بكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping sentiasa berusaha melaksanakan segala sunnahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Member jemaat pada hari yang berbahagia ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk keutamaan menjaga keturunan. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam menggalakkan umatnya yang berkemampuan untuk berkahwin. Ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh melangsungkan zuriat dan keturunan manusia atas muka bumi ini sebagai khalifah. Perkahwinan ini bakal membina keluarga bahagia berlandaskan syariat. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Sesiapa yang tidak beramal dengan sunnahku bukan daripada kalangan aku. Riwayat Ibnu Majah. Daripada ikatan perkahwinan inilah akan berkembangnya keturunan yang membentuk satu keluarga. Keluarga ini pula akan terus berkembang menjadi satu umat. Ini diiktiraf dan diakui oleh Islam, hasil daripada zuriat dan keturunan yang berdiri atas akad nikah yang sah. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, menjaga atau memelihara keturunan merupakan salah satu daripada maqasid syariah, iaitu objektif pensyariatan. Perkahwinan menjadi laluan utama ke arah menjaga keturunan. Dalam arti kata yang lain, perkahwinan bukan sekadar memberikan kenikmatan lahir dan batin sahaja, tetapi juga sebagai saluran untuk mendapatkan zuriat dan menyambung keturunan dengan cara yang sah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, istrinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai.
Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, zuriat dan keturunan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Selain ia merupakan pengikat kasih sayang antara pasangan suami isteri, ia juga menjadi sebab kesyukuran dan kebanggaan satu generasi ke satu generasi tanpa terputus. Tidak siapa yang boleh memadam dan mencalarkan maruah sesuatu keturunan yang terhasil daripada satu ikatan perkahwinan yang sempurna mengikut ajaran Islam yang sebenar. Oleh kerana itu, kita disuruh untuk mengenang dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap kedua ibu bapa kita yang menjadi sebab kewujudan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kemuliaan keturunan dalam Islam hanya diterima daripada ikatan perkahwinan yang telah ditetapkan oleh syarak. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW menjadi kaedah untuk menetapkan nasab keturunan bagi seseorang menerusi sabdanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, al-waladu lil firash wa lil akhiri hajar. Anak itu dinasabkan kerana perkahwinan, dan bagi yang berzina ditahan hak nasabnya. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, inilah keadilan Islam menerusi syariatnya yang merupakan cara hidup yang menaungi setiap tindakan manusia, bukannya mengikut gerak hati dan lagak akalnya semata-mata. Mengikut hawa nafsu dan membelakangkan syariat hanya akan membawa kepada kerosakan dan kecelaruan keturunan yang sepatutnya dijaga. Bagi mengelak kecelaruan dalam keturunan umat Islam, Jawatankuasa Fatwa Selangor telah memutuskan keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan status anak itu sebagai anak tidak sah taraf. Yang dimaksudkan dengan anak sama ada hasil daripada zina, rogol, atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan, 2 lahzah qamariyah dari waktu imkan dukhul, dan bukan hasil daripada persetubuhan syubhah. Dan yang ketiga, anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan, 2 lahzah qamariyah dari segi waktu imkan dukhul selepas akad yang sah, tetapi ada bukti dari segi syarak bahawa anak tersebut ialah anak tanpa nikah melalui ikrar, pengakuan mereka yang berkenaan, suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya, atau 4 orang saksi yang cukup syarat. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini menunjukkan betapa isu nasab tidak boleh dipandang remeh, malah sangat dititik beratkan dalam Islam. Menerusi hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi, Imam Nawawi telah menegaskan bahawa lelaki yang berzina tidak mempunyai hak nasab terhadap anak yang dilahirkan oleh pasangannya. Jelaslah kepada kita bahawa anak tidak sah taraf tidak boleh dibin atau dibintikan kepada bapa biologinya.
Namun sekiranya ia dilakukan juga atas dasar apa sekalipun, walaupun menepati logik akal, maka ia boleh mengundang mudarat dan masalah yang lebih besar lagi. Antaranya masalah-masalah tersebut ialah: yang pertama, perkahwinan anak tidak sah taraf yang berwalikan bapa biologinya adalah tidak sah. Kesannya berlaku kerosakan dalam sistem keluarga akibat akad nikah yang tidak sah. Yang kedua, anak tidak sah taraf akan menuntut hak yang sama seperti anak-anak lain dalam harta pusaka, sedangkan dia tidak mewarisi dan diwarisi daripada bapaknya, daripada bapa biologinya. Dia hanya mewarisi harta daripada ibunya sahaja. Jika terjadi, maka termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang ketiga, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, akan melahirkan umat yang selalu keturunannya, kerana menasabkan seseorang kepada bukan keturunannya yang sebenar menurut syarak. Dan yang keempat, akan membawa kepada berluas-luasanya kelahiran anak tidak sah taraf dalam masyarakat. Justru itu, berdasarkan kepada mudarat dan kerosakan ini, maka hukum menasabkan anak tidak sah taraf kepada bapa biologinya adalah tidak diharuskan. Ini berdasarkan kaedah fiqh yang berbunyi zar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbin masalih. Menghindarkan kerosakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya anak yang dilahirkan tidak menanggung dosa ibu dan pasangannya yang berzina. Anak ini adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Islam mengiktiraf hak mereka dalam urusan ibadat, dalam urusan pendidikan dan amal soleh. Oleh itu, khatib ingin menasihatkan umat Islam agar tidak memandang serong terhadap anak-anak tidak sah taraf. Umat Islam digesa untuk tidak mengenepikan hukum syarak semata-mata berdasarkan stigma dan persepsi negatif yang sudah menjadi kebiasaan yang perlu diperbetulkan. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan institusi keluarga dan menolak kepada zina. Maksiat zina ialah yang menjadi punca utama lahirnya anak tidak sah taraf. Maka jauhilah zina serta jalan-jalan yang boleh membawa kepada zina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini menegaskan bahawa zina adalah perbuatan keji dan semua jalan yang boleh membawa kepada zina adalah diharamkan sama sekali. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini berikutan penularan wabak COVID-19 yang semakin meruncing di kebanyakan negara dunia dan juga telah mula dikesan di negara ini, maka member ingin mengingatkan seluruh jamaah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti berikut. Yang pertama, selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan.
Yang kedua, sentiasa menutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk maupun bersin. Seterusnya membasuh tangan dengan serta-merta. Yang ketiga, semasa dalam tempoh lawatan sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung serta bahan pencuci tangan untuk digunakan apabila perlu. Dan yang keempat, elakkan dari mengunjungi tempat tumpuan ramai dan tidak bergaul rapat dengan mana-mana individu yang bergejala. Yang kelima, elakkan dari melawat ke ladang haiwan, pasar yang menjual haiwan hidup, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Dan yang keenam, segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan tersebut. Begitu juga memaklumkan mengenai sejarah perjalanan dari negara yang terlibat kepada doktor yang merawat. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah minggu ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian agar berpeganglah kepada pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam wajib kembali kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, umat Islam mestilah mengutamakan dan menjaga keturunan dengan mengelakkan diri daripada sebarang perkara yang membawa kepada kecelaruan nasab dan keturunan. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi maksiat zina dan semua jalan yang boleh mengundang kepada perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin. Al-Maidah ayat 50. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin Allahumma 'afil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'inayatir rabbaniyah wa bi dhiqatis samadaniyah jalalata malikana al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Saifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Sarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil awana wal hidayata wat taufiq wa sihhata wa salamata min kali wahdi ahli Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj
في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عطل أمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah, yang telah memurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini, yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Ahmadiyah atau Qadiani dan ajaran-ajaran yang dipatuakan sesat seperti Syiah dan pemikiran liberalisasi dan pluralisme. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi berkat, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami ya Allah daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19 dan lain-lain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihna was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'ir biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'i. Na'udzu bika min zawalil ni'matika wa tahulu afiyatika wa fujaatin ni'matika wa jami'is sahati. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu sehari secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbanan wakaf Selangor dan tabung amanah pembangunan Islam Selangor. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.